لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah izinkan kita pada saat ini berada di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dapat kita menunaikan fardu Jumaat yang wajib kita laksanakan bagi setiap orang, dan dapat diterima Allah ibadah kita supaya menjadi hamba-hamba yang benar-benar tunduk dan patuh kepadanya sebagai bekalan untuk kita bawa bersama kita di akhirat nanti. Tuan-tuan dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya bacakan sepotong ayat dalam Al-Quranul Karim. Bulan Sudah pun ayat itu juga. Bulan ini pun ayat itu juga. Tak habis lagi bulan Sudah. Ayat itu berbunyi, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Maksudnya, dan di antara mereka ada mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Bulan Sudah saya sudah ceramahkan sebahagian darinya, tapi tak habis. Bulan ini sambung lagi. Kalau tak habis juga, bulan depan pula sampai habis. Minta, kita selalu minta. Ini doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan imam, bila-bila lepas sembahyang, apa-apa saja upacara, jangan lepas doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jangan lepas. Kerana kita dalam kehidupan hendakkan kebaikan dalam kehidupan di dunia, dan juga kita hendak kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Dua-dua kita hendak baik. Dunia pun nak baik, akhirat pun nak baik. Cuma bulan Sudah kita bicara apa kebaikan dunia yang kita hendak. Bulan ini kita sambung lagi. Bulan Sudah kebaikan dunia tu hendak apa? Sudah lupa ada mana. Apa kebaikan dunia yang kita hendak? Ada orang menyangka kebaikan dunia ni ialah kita hendak pangkat besar, gaji besar, rumah besar, entokah besar, bini besar, cakap besar, segala-galanya nak besar. Itu kebaikan yang kita hendak. Kalau kita baca tafsir Al-Quranul Karim, mana-mana tafsir pun tak ada sebut pasal kebaikan itu melibatkan pangkat besar, gaji besar, rumah besar, entokah besar, bini besar, cakap besar, tak ada pun. Kita minta dalam dunia ni kebaikannya kita hendak hidup dengan tenang, tidak ada banyak masalah. Keluarga tenang, isteri tenang, anak-anak pun tenang, segala-galanya tenang. Lebih-lebih lagi diri kita hendak tenang. Ini dah kita bicarakan dah bulan Sudah. Hendakkan tenang, tak boleh dapat ketenangan dengan nengok kotak bingung di rumah kita tu.
Ada kau tak bingung drama? Siapa tak ada angkat tangan? Ada belaka. Tak boleh tenang jiwa. Bila tengah nengok benda tu, hilang masalah tu. Udah balik, habis cerita tu, udah datang masalah balik. Begitu juga ketenangan jiwa tak boleh dapat dengan minum arak. Tengah mabuk tu tak ingat masalah. Dah habis mabuk tu, udah datang balik masalah. Begitu juga ketenangan jiwa tak dapat dengan ngisap dadah. Bila dalam pengaruh dadah tu, tak adalah masalah. Dah habis pengaruh tu, datang balik masalah. Nakkan ketenangan jiwa, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa Quran kata. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan banyak berzikir dengan Allah, banyak mengingati Allah akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Jadi hendakkan tenang jiwa, banyak mengingati Allah. Banyakkan sembahyang, banyakkan baca Quran, banyakkan wirid, banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan tahmid, banyakkan tahlil, banyakkan takbir dan sebagainya. Mudah-mudahan tenang jiwa, ya. Libatkan diri dalam aktiviti keagamaan. Kita akan dapat ketenangan jiwa. Kerana ketenangan itu daripada Allah Ta'ala. Allah yang bagi kita tenang. Bukannya makhluk, ya. Bukannya arak bagi kita tenang, bukan dadah bagi kita tenang, bukan hiburan bagi kita tenang. Allah yang membalik-balikkan hati kita. Jadi banyaklah berzikir dengan Allah. Itu dah kita baca bulan sudah. Ya. Selain daripada itu, kita minta dalam dunia ni kalau dapat hendakkan kebaikannya, dapat ilmu yang memberi manfaat. Ini pun dah saya ceritakan bulan sudah. Ilmu yang memberi manfaat itu dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam apa saja situasi kehidupan. Ya, boleh memberi manfaat bagi kita. Ya, ilmu ni ada 3 jenis ilmu. Satu yang memberi manfaat, lagi satu yang memberi mudarat, lagi satu yang sia-sia. Ilmu belaka tu. Ilmu yang memberi manfaat tandanya ada 6. Yang pertama, bertambah takutnya dengan Allah. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Yang keempat, dia sedar kelemahan dirinya sendiri. Yang kelima, dia tahu tipu daya syaitan. Sudah saya baca, saya ceritakan bulan surah. Itu yang kelima. Yang keenam, dia kenal perkara-perkara yang merosakkan amal dia. Habis pahala amalnya. Iaitu riak, unjuk dan sebagainya. Itu ilmu yang memberi manfaat. Sebab menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ini dah kita bicara. Yang ketiga, ini baru nak bicara apa ni hari ini. Kita minta rezeki yang halal, yang berkat. Kita nak rezeki yang kita terima tu biar halal. Jangan menganiayai orang lain. Jangan zalim kepada orang lain. Jangan merampas hak orang lain. Jangan makan harta yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Seperti harta curi, harta rasuah, harta menipu orang lain dan sebagainya. Ya, akhir zaman ni kata Nabi, ramai mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara yang menzalimi orang lain. Janji mau dapat aja, dapat udah. Rasuah pun tak ngapa, mencuri pun tak ngapa. Zalim pada orang lain pun tak ngapa, janji dapat aja. Itu akhir zaman ni. Kalau tidak halal dia tak berkat. Bila tak ada berkat, tak dapatlah kita gunakan harta itu di jalan yang diredai oleh Allah. Itu yang ramai manusia dapat duit. Apa kerjanya? Pergi ngambil nombor ekor. Dapat duit, beli barang-barang yang haram. Dapat duit, dibelanjakan dengan cara yang haram. Tak ada berkat. Dari berkat baru datang pahala. Hendakkan dapat pahala, hendakkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hendakkan berkat, baru datang rahmat. Bila ada rahmat dari Allah Taala, barulah dapat apa? Dapat layak masuk ke dalam syurga. Tak ada rahmat, jangan mimpi layak masuk syurga. Itu kita hendak rezeki yang halal. Ya, halal yang baik-baik pula tu. Rizqan halalan tayyiban. Kita hendak rezeki yang halal yang baik-baik. Itu di antara kebaikan yang kita hendak dalam dunia ni. Biar banyak. Itu sebab antara doa yang selalu saya amalkan, Allahumma a'tina rizqan. Allahumma a'tina rizqan halalan tayyiban. Ya Allah, selalulah beri aku rezeki yang halal dan juga yang baik-baik. Ya.
Allahumma atina rizqan jadidan, sentiasa diperbaharui rezeki tu. Pagi ada rezeki, tengah hari ada rezeki, petang ada rezeki, malam ada rezeki. Kita pun semua akan doa tu. Ada tak doa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Betul apa? Warzuqni. Bagilah kami rezeki. Rezeki ni tuan-tuan bukannya mamam aja. Ilmu tu rezeki. Bukannya duit aja. Kesihatan tu rezeki. Ketenangan tu rezeki. Dapat menantu tu rezeki. Dapat anak tu rezeki. Cucu dapat 5A UPSR, rezeki lah tu. Kita minta rezeki yang baik. Itu yang keempat. Yang kelima, kita minta dengan Allah, bagilah kami ni ya Allah, ya hendak kebaikan dunia ni, anak-anak yang soleh. Semua orang ada anak, tapi kita hendak anak yang soleh. Anak yang soleh ni tuan-tuan adalah pelaburan kita untuk kehidupan di akhirat. Wajahnya apa? Sentiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. Coba kita pejam-pejam mata. Kalau kita padam kejap ini, boleh ke tak boleh anak lelaki kita yang sulung tu menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah kita? Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, ngapa? Pasal apa tak boleh? Ya. Kadang-kadang kita lihat tu tau. Saya dah jenuh, dah umur 73 tahun, dah jenuh pergi ke menziarahi orang mati. Kita menyembahyangkan bapaknya, anaknya duduk bawah pokok manggis. Sama pun tak sembahyang. Dia duduk bawah pokok manggis je, sembang lagi. Sedangkan orang lain menyembahyangkan bapaknya. Pasal apa? Kalau dema tak tahu, siapa yang salah? Dema ke salah, kita sebagai ibu bapa yang salah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, dapat anak ni bukan anugerah, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar utama dapat anak ialah qu anfusakum lagi wa ahlikum nar. Itu dasarnya, peliharalah mereka ini. Peliharalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu daripada api neraka. Kerana anak yang soleh ni, dialah kita harapkan menjadi penyinambungan. Ya Allah, nak nyebut bentuk benar. Sebagai sambungan kita. Segala ibadah-ibadah kita tu, pahala-pahala kita tu, diharapkan anak-anak kita lah yang menyambungkan pahala ibadah kita. Kerana bila kita dah mati, kita dah padam, habis putus segala amalan kita. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin, kata Nabi. Sekiranya mati anak Adam itu, maka putuslah segala amalannya. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au walidin salihin yad'u lah. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. Ya. Kalau dapat anak yang soleh itu, bertuah lah dia tu. Kita sudah tak ada, kita sudah padam, pahala masih mengalir dalam kubur. Kalau anak kita tu melakukan ibadah. Kalau anak kita tu semayang, lepas semayang dia doa belakang kita. Ya. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihi aku semasa aku kecil lagi. Itu hendak anak yang soleh tu untuk mendoakan kita. Tapi kalau kita tak latih jadi soleh, mau ke dia jadi soleh? Atau bagi nama aja, nama Mat Soleh. Hebat tu, dah nama Muhammad Soleh pula tu. Tapi semayang pun tak tahu. Ya, baca Quran pun tak tahu. Ya. Iqra' ni tak tahu baca. Padahal nak baca asal baca Quran ni, taklah baca Iqra' ni. Jadi ya, tukang ajar dia Ustaz Ali ni. Kalau anak tu tak reti baca Quran, apa ceritanya tuan-tuan? Itu kita hendak anak-anak yang soleh.
mendoakan kedua ibu bapanya. Kalau tak soleh, bila waktu sembahyang dia apa? Orang lain pergi masjid, dia pergi mana? Dia naik motor. Wow, 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 wow. Ngapa kat atas tengok tu? Udah tinggal satu roda aja. Itu kalau dapat anak-anak yang soleh. Sebab itu kita sentiasa berdoa dengan Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, hablana, berilah kepada kami, ya, Rabbana hablana min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina, dan kepada zuriat-zuriat kami, anak cucu cicit menantu kami, ya, qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Cuba kita bayang-bayangkan di rumah kita tu, bayangkan isteri kita di rumah sejuk ke dak mata, mengingatkan dia tu. Bayangkan anak-anak di rumah sejuk ke dak mata kita mengingatkan mereka di rumah tu. Ya. Atau sekarang ni, di mana mereka itu berada, orang sembahyang Jumaat, anak lelaki kita di mana? Ya. Kalau dia pun pergi sembahyang Jumaat di tempat dia, okey lah tu. Kalau tidak, saya nak datang tadi ikut darat tu. Ikut pada khabar tempat ustaz ni. Ramai yang pakai seluar pendek lagi. Kalau anak-anak kita apa itu, macam mana agaknya? Sejuk ke mata tengoknya? Ini dia. Kita kena minta dengan Allah supaya sejuk mata melihat isteri dan anak-anak kita. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Anak-anak bertakwa, isteri bertakwa, cucu-cucu bertakwa, menantu bertakwa. Patutnya begitu. Ini yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dah habis, kita dah padam. Semayang tak ada lagi, puasa tak ada lagi, sedekah tak ada lagi, dah padam. Inilah pengharapan kita sebagai kesinambungan pahala kita. Jadi ini di antara yang kita nak minta dengan Allah supaya dapat anak-anak yang soleh. Nak dapat anak-anak yang soleh tak cukup bagi nama mak soleh. Kena dilatih. Dia latih dari bila? Masa memilih jodoh lagi kita nak pilih. Ya. Bakal isteri kita tu mesti kita pilih ada 4 dia punya panduan. Yang pertama kerana kecantikannya, yang kedua kerana hartanya, yang ketiga kerana bangsanya, yang keempat kerana agamanya. Kalau dapat 4-4 itu yang bagus sekali. Tapi payah nak dapat. Kalau tak boleh, yang nombor 4 kerana keagamaannya. Kalau kita pilih isteri yang sudah siap menutup aurat, senang tak kita mendidik mereka? Kita pilih isteri yang memang sudah semayang, senang tak kita didik mereka? Senang. Tapi kalau semayang pergi tak nutup aurat, pergi tak, kena ajar mereka pula dulu. Kadang-kadang kita paksa mereka tu untuk melakukan perkara kebaikan. Ya, begitulah anak-anak kita ni. Ya, sudah umur 7 tahun apa buat? Anak dah umur 7 tahun apa buat? Suruh mereka mengerjakan semayang. Ya. Cuba tengok dalam masjid ni. Mana kanak-kanak yang umur 7 tahun? Adalah beberapa aja. Yang lain tu ke mana? Kita tak paksa mereka. Patut suruh mereka semayang umur 7 tahun. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Ini perintah Nabi ni. Bukan perintah sebarang orang ya, bukan perintah ustaz ni. Perintah dari Nabi. Ya, suruh anak-anak kamu sembahyang setelah berumur 7 tahun. Darjah 1 tu, pastikan dia sembahyang 5 waktu sehari semalam. Suruh dia, tak sembahyang suruh lagi. Jangan pukul je dah. Jangan denda. Kalau dia tak sembahyang suruh lagi. Suruh sampai dia sembahyang. Ya. Sudah umur 10 tahun tak sembahyang juga apa buat? Pukul. Wa aqribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ini perintah Nabi ni. Dan pukul mereka yang meninggalkan sembahyang setelah berumur 10 tahun. Ya, ada pernah mukul anak tak umur 10 tahun tak sembahyang? Kalau tak ada, ya, esok jawab di hadapan Allah SWT. Tak ada ke tuan guru ngajarkan bila umur 10 tahun suruh pukul tak sembahyang? Saya ada mukul. Ya? Anak saya tak sembahyang, pergi tidur rumah orang, dia tak sembahyang subuh. Balik tanya, kamu sembahyang belum? Nak sembahyang lah ni, katanya. Pang, bagi seliang tampunggung tu. Cuma jangan patah, jangan luka, jangan bengkak. Itu
itu aja. Tapi bagi sakit, bagi dia ingat. Sekarang ni anak saya tu dah 40 lebih umurnya. Sekarang masih ingat lagi. Jadi bahan jenaka pula tu. Ingat tak kamu kena pukul adik abah kau tu? Kata dia adik-adik yang lain. Pukul. Supaya nanti mereka tidak meninggalkan sembahyang. Kalau kita tak latih mereka dengan sembahyang dan mereka meninggalkan sembahyang, kita dapat ke tak sahamnya? Dapat ke tak? Kalau kita tak latih dia, tiba-tiba dia memang tak nak sembahyang, macam dapat tak kita? Dapat. Ya. Tapi kalau dah kita latih, kita paksa, kita didik mereka supaya mendirikan sembahyang, tak adalah berdosa kita. Itu sebab anak-anak ni tuan-tuan, dia boleh jadi fitnah bagi kita. Innama auladakum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu dan harta-harta kamu adalah fitnah bagi kamu. Ya, kena jaga-jaga. Itu yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat anak-anak yang soleh. Kerana anak-anak yang soleh lah kita harapkan untuk membantu kita di akhirat nanti, memberi pahala kepada kita, sedangkan kita dah tak ada, kita dah padam, sumber pahala tak ada lain, harap anak-anak lah. Ya. Tapi kalau anak-anak tu rambutnya pun berekor, agak-agak sejuk ke mata kita tengoknya. Botak tang sini, tengah tercocok air kata tu, sejuk ke mata tengoknya. Kalau anak-anak kita apa tu? Ya. Lantak lah, marah-marah lah dia menyolang tengok mata saya. Beluji saya tak? Ya. Kita patut didik anak-anak kita tu supaya menjadi anak-anak yang soleh. Kita dah padam masih pahala tu apa? Sampai kepada kita. Kalau baca Quran minta erti, iqra minta erti baca, apa guna? Bagilah iqra ni, tak ada apa faedah ni. Ya. Itu dia tuan-tuan ya. Itu kita minta dengan Allah supaya dapat anak-anak yang soleh. Kerana bila kita mati tak ada sumber pahala lagi. Ya, kecuali 3 perkara je. Yang pertama sedekah jariah, sedekah pun biar pandai sikit. Jangan pisang aja kerjanya. Anak UPSR dapat 5A pisang, PMR dapat 8A pisang, SPM dapat 12A pisang. Masuk universiti pisang, lulus universiti pisang, pinang dia orang pisang, bertunang pisang, kahwin pisang, ngandung pisang, dapat cucu pisang, pisang aja, lain tak ada. Yang peliknya orang jual royan pun pisang juga. Patutnya bagilah royan, ini pisang juga. Ingat demo orang masjid ni beruk makan pisang je kot. Ya. Jadi biar yang lama kegunaannya. Ya, umpamanya masjid ni apa, kipas tak berfungsi, apa, ganti kipas baru. Selagi kipas tu berfungsi, selagi itu pahalanya mengalir kepada diri kita. Jangan mengharapkan kerajaan aja, jangan mengharapkan jatuh kuasa masjid aja, kita sendiri. Apa sumbangan kita? Kalau pecah tingkap, apa buat? Ganti tingkap baru, keluarkan kita sendiri, keluarkan duit ganti tingkap baru. Selagi ada tingkap tu, selagi itulah kita apa? Dapat pahalanya. Itu sedekah jariah. Mikrofon rosak, kita beli mikrofon tu. Selagi mikrofon tu berfungsi, selagi itu dapat pahala. Dan sebagainya. Ya, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Ya. Itu sebab saya suka ngajar. Ya. Padahal sudah 73 tahun, patutnya apa buat? Duduk rumah aja lah, relax. Ini senang ke nak datang dari kampung ni? Tuan-tuan ingat senang ke? Payah tau. Nak naik mentokar pula tu. Umur 73 mentokar. Kadang orang dari belakang pun geram tengok. Slow benar, tak boleh laju. Mentokar yang amat laju, tapi driver ni slow. Tapi udah itu dia. Jadi mudah-mudahan bila saya bagikan ilmu ni kepada orang-orang ramai, akan mendatang manfaat. Dan bila saya dah padam esok, diamalkan ilmunya tu, saya dapat saham tak? Dapat kata dapat saya sahamnya. Mudah-mudahan itu. Sebab tuan-tuan yang jadi ustaz-ustaz ni, jangan menengkor aja di rumah. Keluar, sampaikan risalah Rasul tu. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan kamu dari aku walaupun satu ayat. Macam Ustaz Ali ni, dia pergi ke sana kemari ngajar tajwid. Alhamdulillah, elok tu. Teruskan. Jangan patah semangat. Udah itu, ya udah bunyi tu.
Demo dah tengok jam bila nak berhenti. Ni berhenti lah ni. Ha? Belum lagi? Dah bunyi tu? Orangnya tak juga 40 lagi. Okey. Itu perkara yang kedua tadi, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapaknya. Ya. Biar dapat anak-anak yang soleh, yang kerjanya tak ada lain, cukup waktu dia semayang, dia menutup aurat. Lagi apa? Dia boleh baca Quran, dia boleh jadi imam, dia boleh melakukan perkara-perkara untuk masyarakat. Yang dia ada ilmu. Sebab itu kita dapat anak ni seronok, tapi kena didik anak kita tu supaya menjadi anak-anak yang soleh. Kerana sumber tak ada lagi dah. Itu aja, kita dah padam. Harapkan anak tu lah. Tapi kalau anak baca Quran pun tak tahu. Cuba kita cek anak-anak kita di rumah tu, tahu ke tak dia baca Quran? Tahu tak dia sembahyang? Boleh tak dia menjadi imam untuk menyembayangkan jenazah kita manakala kita sudah padam nanti? Sepatutnya siapa yang afdal menyembayangkan jenazah kita? Nombor satu siapa? Anak lelaki kita. Kalau isteri yang meninggal, suaminya. Tuan-tuan sendiri boleh tak menjadi imam sembahyang jenazah? Kalau tak boleh, ngapa? Kalau isteri tuan-tuan meninggal, siapa jadi imam? Takkan suruh Ustaz Ali je, dia apa kena mengenal dengan dia? Kalau suaminya, barulah betul-betul dia sembahyang tu ikut perasaan dia. Dia sedih bila dia sebut Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, baru dia terasa, ya Allah, ampunkanlah dosa, ampunkanlah dosa apa orang ni, tu perempuan, ampunkanlah dosa perempuan ini, rahmatilah ia. Lagi wa'afiha, selamatkanlah dia, afiatkanlah dia. Barulah dia berdoa tu dengan penuh perasaan. Kalau orang lain, dia berdoa juga tapi tak ada rasa apa-apa. Kalau kita menyembayangkan jenazah orang lain, ada ke terasa apa-apa? Ada ke meniti air mata? Tak ada. Kadang tengah sembahyang tu, lepas ni dapat RM5 ke RM10. Macam tu je. Betul ke tak cakap saya ni? Tapi kalau anaknya, kalau suaminya, ada terasa tak? Sebab itu kena latih. Inilah kebaikan dunia yang kita minta. Yang keempat, kita minta. Yang kelima, yang keempat. Empat dah, yang kelima. Kita minta kesihatan yang baik. Kalau kita sihat, badan penuh dengan kebaikan, senang kita beribadah. Senang kita ke masjid berjemaah. Senang kita nak berjuang di jalan Allah. Kerana dalam dunia ni kita kena berjuang di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah bukan satu pilihan, tuan-tuan. Dia adalah satu kemestian, obligation, bukan pilihan. It is not an option. It is an obligation. Cakap orang putih pula, itu perjuangan di jalan Allah. Kalau nak lepas daripada seksa yang berat, kalau nak lepas daripada seksa kubur, nak lepas daripada seksa mahsyar, nak lepas daripada apa? Kena berjuang di jalan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Nak ke tak nak? Udah. Nak ke tak nak? Kalau tak, ini jalannya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Berjuang di jalan Allah dengan diri-diri itu. Dengan tenaga yang ada, dengan masa yang ada, dengan fikiran yang ada. Gunakan itu di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ganjarannya. Apa Allah nak bagi? Yaghfir lakum zunubakum. Nanti akan diampunkan kamu segala dosa kamu. Siapa dosa tak nak diampun, angkat tangan. Ada orang tak berdosa, angkat tangan. Yang ni saya nak tengok benar, angkat gambar mana kau orang. Yaghfir lakum zunubakum. Bila dosa dah terampun, apa Allah bagi? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Nescaya akan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ndak ke tak nak?
Dah diam lah ke. Nak ke tak nak. Atas buatlah. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang lebih baik yang bernama syurga Adnin. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Wa ukhra tuhibbunaha, dan lagi satu yang kamu kasih, nasrum minallahi wa fathun qarib, bantuan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Rasanya dah ramai, dah cukup dah ya. Sekian dulu. Mudah-mudahan dapat panduan kita. Ini kebaikan di dunia. Yang akan datang insya-Allah kalau tak padamlah. Bulan depan kita akan cerita kebaikan di akhirat. Apa kebaikan yang kita nak? Tajuk kita ni bagi orang yang baru masuk ni ialah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Saya baru cerita 2 bulan berturut-turut tentang kebaikan di dunia. Akan datang kita akan cerita kebaikan di akhirat. Kalau tak padamlah, kalau padam habislah tu. Sekian dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.